Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kita mulakan lagi kelas kita Geografi STPM penggalian pertama. So kita hari ini cuba memahami maksud ataupun konsep bagi perubahan aras laut. Okay, so kita cuba memahami apa maksud perubahan aras laut. So kita pergi dahulu pada keadaan biasa lah. So bila pada keadaan biasa, ini adalah keadaan biasa lah. So ini adalah aras laut, sini adalah daratan. Kemudian kalau kita tengok di sini, ini setelah berlakunya kenaikan aras laut. So bermaksud aras laut daripada keadaan yang biasa ni dia telah naik kepada aras laut yang baru. Yang baru di sini. So kalau kita tengok, dia telah melebihi aras daratan. So yang ini kalau kita tengok adalah penurunan aras laut daripada keadaan yang biasa ni normal kepada keadaan yang baru. So kalau kita tengok di sini telah berlaku penurunan aras laut. Okay, so kalau kita cuba memahami apa maksud perubahan aras laut. Perubahan aras laut dia merujuk kepada kenaikan ataupun penurunan aras laut. So berbanding, bermaksud dia relatif. So dia merujuk kepada aras daratan. So kalau kita tengok di sini, ini dia kenaikan aras laut. Dia merujuk kepada daratan di sini. So yang ini kalau kita tengok penurunan aras laut merujuk kepada daratan. Itu maksud bagi perubahan aras laut, iaitu merujuk kepada kenaikan atau penurunan aras laut berbanding ataupun relatif kepada aras daratan. So, kita sambung lagi. Banyak ni slide ni. Okay, so secara konsep, so secara ideanya, so perubahan aras laut ni dia ada dua lah. Yang pertama perubahan secara positif dan yang kedua adalah perubahan negatif. So kita nak apa maksud perubahan positif? So perubahan positif adalah kenaikan aras laut relatif kepada aras daratan. Dan bagi perubahan negatif, iaitu penurunan aras laut relatif merujuk kepada aras daratan. So itu bermaksud perubahan positif dan juga perubahan negatif bagi konsep perubahan aras laut. Okey, saya teruskan. So kita nak memahami perubahan eustatik. So bermaksud kita nak memahami perubahan aras laut di mana aras daratannya tidak berubah. So kita tengok di sini, ini daratannya dia adalah statik lah, dia tak berubah. Tapi apa yang berlaku, ada perubahan pada aras laut. Daripada keadaan aras normal, dia telah meningkat. So aras laut meningkat ataupun aras laut telah mengalami penurunan. So itu adalah idea atau maksud bagi perubahan eustatik, di mana perubahan aras laut dia berlaku. Tapi ingat, aras daratannya adalah tidak berubah, dia tetap. Hanya aras laut saja yang berubah. Okey, kita teruskan. So ini saya go through dari segi faktor-faktor perubahan eustatik. So dia bermaksud faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan eustatik. So yang pertama sekali adalah eustatik glacierian. So bermaksud eustatik glacierian ni bermaksud pencarian ais berlaku secara besar-besaran, iaitu pada zaman ais Pleistocene, dan ia berlaku kesan daripada peningkatan suhu. Itu bermaksud dari segi eustatik glacierian. Idea.
Selepas ni kita akan pergi lebih detail. Kemudian yang kedua adalah eustatic tectonic. So tectonic bermaksud merujuk kepada plate lah. So plate iaitu berlaku gerakan tektonik di dasar laut. Kesannya akan berlaku letusan gunung berapi, gempa bumi, perlanggaran dan percapahan plate di dasar laut. Okey. Dan yang ketiga adalah faktor eustatik enapan. So ini bermestilah melibatkan bahan enapan ataupun bahan angkutan yang dienapkan di dasar laut. So berpunca ataupun ejennya sungai, glasier dan juga gunung berapi. Faktor yang keempat adalah eustatic meteorite. So ini bermaksud meteorite menghentam bumi. So menyebabkan aras laut meningkat, laut menjadi cetek, so aras laut pun meningkat. Bagi yang kelima adalah aktiviti yang melibatkan manusia. So seperti biasalah aktiviti manusia dalam sektor perindustrian, pembandaran, penyahutanan, pembakaran, ini semua akan menyebabkan berlaku kesan rumah hijau dan seterusnya penipisan lapisan ozon dan suhu bumi meningkat. So ini adalah dari segi faktor-faktor yang menyebab berlakunya perubahan eustatik pada aras laut. So kita pergi detail satu persatu faktor ini. Sekejap Okey, so kita pergi kepada faktor yang pertama tadi ialah eustatic glaserian. So kita nak memahami bagaimana glasier ini mempengaruhi peningkatan ataupun aras laut yang meningkat. So kita tengok yang pertama sekali. So pada zaman ais Pleistocene ni, so bumi mengalami peningkatan suhu. So bumi menjadi panas. So bila suhu menjadi panas, so apa yang akan berlaku? Ini adalah bongkar ais. Bongkar ais ni biasanya terdapat di kutub utara dan kutub selatan. So bongkar ais dia mula mencair. Ini menyebabkan pencairan ais. So menyebabkan pencairan ais berlaku secara besar-besaran. So bila ais ini berlaku, pencairan ais berlaku secara besar-besaran, apa yang akan berlaku? Dia akan masuk ke dalam laut. Ini akan menyebabkan isi padu air laut bertambah dan akhirnya aras laut pun meningkat. Ini pada keadaan yang biasa, nampak? So dia telah meningkat, so dia telah mengalami daratan, dia telah menenggelamkan daratan. Ini maksud eustatik, faktor eustatik glaserian. Senang sajalah. Pada zaman ais, so bumi mengalami peningkatan suhu, bumi menjadi panas, ais, bongkar ais di kutub utara, kutub selatan dia mula mencair dan dia akan masuk ke dalam laut. Ini menyebabkan isi padu air laut bertambah, aras laut akan meningkat. Itu adalah faktor yang pertama. Kita pergi pada faktor yang kedua yang kita nak tengok, iaitu eustatic tectonic. Eustatic tectonic ni biasanya dia akan melibatkan plate ataupun kerak bumi. So kita tengok poin yang pertama ini. So pergerakan plate tektonik di dasar laut menyebabkan pelanggaran plate ataupun percapahan plate berlaku. Ini kenapa pergerakan plate tektonik berlaku? Dia mungkin disebabkan oleh faktor arus perolakan magma, menyebabkan plate tektonik di dasar laut bergerak, dia berlanggar antara satu sama lain, ataupun percapahan di antara plate-plate berlaku. So bila ini berlaku, kesannya plate tektonik. So ini adalah pelanggaran yang berlaku.
Plat tektonik yang kurang tumpat dia akan bergerak ke atas. Bagi plat tektonik yang lebih tumpat dia akan bergerak ke bawah. Ini pelanggaran lah. So dia secara songsang lah. Yang kurang tempat dia akan naik ke atas, yang kurang tempat dia akan bergerak ke bawah. So pelanggaran ini akan menyebabkan berlaku retakan pada plat. So peretakan pada plat, so ini akan memberi jalan ataupun laluan kepada magma di dalam bumi untuk bergerak keluar dan seterusnya menghasilkan gunung berapi. Selain itu dia menghasilkan gempa bumi. So bila pergerakan ini itu berlaku, letusan gunung berapi berlaku, gempa bumi berlaku dan juga dasar laut dia akan bergerak naik ke atas. Ini menyebabkan laut menjadi cetek. Cetek. So apa yang akan berlaku? Kenaikan aras laut berlaku. Okay, so saya ulang secara mudahnya. Pergerakan plat tektonik di dasar laut menyebabkan pelanggaran plat berlaku. Kemudian secara umumnya plat tektonik yang kurang tumpat dia akan bergerak ke bawah, bergerak ke atas. Plat tektonik yang tumpat dia akan bergerak ke bawah. So bila pelanggaran ini berlaku, itu menyebabkan retakan pada plat berlaku dan menghasilkan seperti gunung berapi, gempa bumi, dan juga menyebabkan dasar laut bergerak naik ke atas. Kesannya laut menjadi cetek. Laut menjadi cetek. Dan akhir sekali kenaikan aras laut pun berlaku. So saya teruskan lagi bagi yang ketiga. So eostatik enapan. So bila eostatik enapan dia mesti melibatkan bahan enapan lah. So kita mula dengan yang pertama, pencairan glasier. Glasier bergerak. So kalau kamu tengok ini adalah pergunungan tanah tinggi. So pencairan glasier mungkin pada masa itu musim panas ataupun suhu dunia semakin meningkat ni, so glasier menjadi cair. So glasier bergerak dan menghakis batuan regolit dan memendapkan di dasar laut. So bermaksud glasier ni dia bercair, dia akan bergerak turun ke bawah. Semasa pergerakan itu dia akan menghakis. So dia akan menghakis batuan apa saja, regolit, dan akhirnya semua bahan itu dia akan mendapkan di dasar laut. Itu dari segi glasieran. Yang kedua adalah sungai yang mengalir, dia mengangkut bahan angkutan seperti lana, lumpur, batuan dan sebagainya. Dan apabila sungai tiba di hilir sungai, di kawasan muara sungai, ia akan kehilangan tenaga. So bila kehilangan tenaga ni, sungai mengalami proses pemendapan berlaku yang dominan. Semua bahan yang diangkut oleh sungai ini akan dimendapkan di laut, di dasar laut. Ini semua ni, endapan sungai dan glasier. Dan apa yang berlaku yang seterusnya, letusan gunung berapi, sama ada di dasar laut ataupun di permukaan bumi, di daratan. Letusan gunung berapi, so lava dia akan mengalir ke dasar laut dan membeku. So dia membeku di dasar laut ni, nampak. So dia meletus, so dia akan mengalir dan dia membeku di dasar laut. Ini kesannya laut menjadi cetek, isi padu air laut bertambah, akhirnya aras lautan meningkat. Itu dari segi eostatik enapan. So kita teruskan bagi eostatik meteorite. Eostatik meteorite ni dia melibatkan meteor ataupun dalam bahasa kita panggil sebagai tahi bintang. Okay, so yang pertama sekali, nombor satu, meteorite. So dia mungkin datang daripada angkasa lepas. So dia bergerak dengan halaju yang sangat tinggi. Bila bergerak dengan halaju sangat tinggi, meteorite mempunyai tenaga yang besar. So bila dia turun dan menghentam permukaan bumi, so bila dia menghentam permukaan bumi, apa yang berlaku? Pertama sekali adalah letupan yang besar.
sangat kuat dan lebih kuat daripada letupan nuklear, dan menyebabkan plat tektonik dia bergerak naik ke atas. Akibat daripada hentaman itu dan letupan yang besar itu, plat tektonik dia bergerak naik ke atas. So plat tektonik dia bergerak naik ke atas, dan yang seterusnya, plat tektonik menaikkan aras lautan dan juga menghasilkan ombak yang besar. So ombak yang besar ini dia akan bergerak ke arah pantai dan memberi kesan kemusnahan kepada alam sekitar fizikal dan juga alam sekitar manusia. Ini dari segi bagaimana meteorit ataupun tarik bintang menyebabkan aras laut meningkat. Dan faktor yang kelima yang terakhir sekali adalah geostatik faktor manusia. So faktor manusia di sini kita mula daripada satu. So manusia, aktiviti manusia, perindustrian, kilang membebaskan asap, karbon dioksida, karbon monoksida, perbandaran, kenderaan membebaskan asap, karbon dioksida, karbon monoksida. Yang ketiga, penyahutanan. Penyahutanan ni menyebabkan kandungan karbon oksida di atmosfer kita dia akan meningkat. Okay. So bila aktiviti manusia ini, dia akan menyebabkan karbon dioksida ataupun karbon monoksida yang dibebaskan bertindak dengan gas-gas ozon dan menyebabkan penipisan lapisan ozon berlaku. Bila ini berlaku, bumi mengalami kesan rumah hijau dan pemanasan global berlaku. Bila pemanasan global berlaku, suhu dunia meningkat. Bila suhu dunia meningkat, apa yang akan berlaku? Ais di kutub utara dan selatan dia akan mengalami pencairan. So yang seterusnya, gletser di kawasan tanah tinggi juga mencair. So semua ini, air yang mencair ini dia akan bergerak, ais pun mencair, bergerak, dia akan masuk ke dalam lautan dan menyebabkan isi padu air laut bertambah dan akhirnya aras laut meningkat. Itu adalah 5 faktor yang menyebabkan peningkatan kepada aras laut. So saya sentuh sikit, saya ulang lagi sikit. So nombor 1, geostatik gletseran. Yang kedua, geostatik tektonik. Yang ketiga, geostatik endapan. Yang keempat, geostatik meteorit. Dan yang kelima, geostatik faktor manusia. So saya harap semua pelajar dapat memahamilah dan dapat menghuraikan faktor-faktor ini. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Thank you.